Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot kisah misteri Mat Channel. Cerita kali ini dikongsikan oleh seorang follower Mat. Nama dia Sabri dari negeri Selangor. Apa yang dicerita oleh Sabri, 2-3 tahun yang lepas, dia belajar di sebuah kolej pengajian tinggi. Jadi 2-3 hari sebelum dia nak pergi tu, dia kemas-kemas barang apa semua. Dia pergi ke kolej tu untuk hari pendaftaran. Dah habis pendaftaran apa semua dah, dia masuk ke asrama kolej tu. Kolej tu terletak di negeri mana dan duduk dalam negeri mana dia tak cerita kat Mat. Yang tu Mat tak pasti. Di kolej tu, blok dia kira dewan tengah-tengah, dewan terbuka tengah-tengah, blok ke kanan ada 4 blok. Kalau kita duduk depan dewan tu, kalau blok A duduk belah kanan, blok B duduk belah kiri, blok C duduk belah depan, blok D duduk belah belakang. Jadi yang asrama dia duduk dekat blok A. Blok A tingkat 3. Bilik pun nombor 3 juga. Jadi dah habis pendaftaran apa semua, Sabri ni dia masuklah ke asrama. Pada hari pertama Sabri ni masuk dekat kolej tu, dia pun dah jadi pelik. Kenapa bilik nombor 4 setiap tingkat tak ada orang guna. Di blok A sahaja, blok yang dia duduk ni. Blok lain tak ada masalah. Lepas tu dia pun jadi pelik kan. Lepas tu dia pun buat tak tahu dan teruskan duduk dekat situ. Selepas 3 atau ke 4 bulan Sabri belajar di situ, ada satu kejadian pelik yang berlaku. Waktu tu Sabri ni dia nak pergi ke toilet. Sabri dia duduk bilik nombor 3. Jadi macam mana pun dia nak kena lalu bilik nombor 4 juga. Setiap tingkat dia ada satu toilet. Cara satu tingkat satu toilet. Jadi Sabri ni dia nak pergi ke toilet. Jadi dia kena lalu dekat situ lah. Dah habis dia pergi toilet apa semua, waktu dia patah balik, sampai saja di berdepan dengan bilik nombor 4, dia dengar bunyi ketukan. Ketukan pintu tu, ketukan yang sangat kuat. Jadi dia ni jadi pelik kan. Sebab apa yang dia tahu selama yang dia duduk situ, tak ada, bilik nombor 4 ni tak ada orang pakai. Jadi dia dengar bunyi tu, bunyi apa? Siapa yang ketuk di dalam kan? Lepas tu dia ni fikir mungkin ada orang kot dalam tu. Sebab dia pun tak palang pintu apa semua. Cuma tak ada orang duduk je. Jadi dia pun dah dengar bunyi ketuk kan. Dia pun tengoklah kot belah. Kan bawah pintu tu ada macam ruang sikit kan. Dia tengok kot belah bawah tu. Waktu dia tengok kot belah bawah tu, dia sangat-sangat terkejut lah. Kira orang kata apa, badan ni jadi lemah tu weh. Dia kira nak cabut lari lah. Sebab dia nampak ada sepasang mata yang tengok dekat belah bawah. Duk tengok dia juga. Dalam masa yang sama kan, dia nampak macam ada darah keluar daripada pintu bilik tu, kat bawah ruang tu. Lepas tu dia pun tak fikir panjang, terus lari. Dia terus lari ke bilik dia. Waktu sampai di bilik dia, dia tak cerita apa-apa kat kawan-kawan dia. Dia terus duduk atas katil, tarik selimut. Dia kena tu waktu dalam pukul 6 hingga 7 petang macam tu lah. Sebab dia nak mandi tu, nak bersiap untuk maghrib kan. Dia terus tarik selimut waktu tu, dengan keadaan ketakutan. Kawan-kawan ni tengok tanya dia kan. Lepas tu dia tak bagi tahu. Jadi keesokan harinya, malam tu dia okey lagi. Keesokan harinya dia demam. Dia demam ni dikira kategori demam yang teruk. Sebab sampai dia nak bangun nak pergi ke klinik pun tak larat. Salah seorang daripada kawan dia mai sembang dengan dia waktu tu kan.
Waktu tengah-tengah bersembang tu, dia ceritalah dekat kawan dia yang apa yang dia nampak kemarin, apa yang terjadi kemarin sampai dia demam je ni kan. Jadi kawan dia pun mengiyakan lah apa yang dia cerita tu, dan cerita tu tersebar satu blok A yang dia duduk ni. Jadi dah 2-3 minggu lepas tu, ada satu lagi kejadian yang berlaku. Waktu tu time malam, dalam lepas isyak macam tu lah. Mereka ni tengah duduk sembang dalam bilik masing-masing. Tiba-tiba dengar lagi bunyi ketukan pintu tu, tapi kali ni dengar bunyi yang kuat. Kalau satu bilik mereka ni dengar. Dah dengar macam tu, yang Sabri ni dia takut lah. Dia betul-betul takut sebab apa yang dia nampak 2-3 minggu lepas tu kan. Lepas tu dia pun buat tak tahu, dan tak ada siapa yang tengok. Waktu tu tingkat 3 saja yang bunyi. Jadi dah dia tengok macam orang dah buat tak tahu kan. Setiap tingkat bilik nombor 4 tu semua bunyi ketukan waktu tu. Jadi blok tu dia jadi macam bising. Waktu tu lah jadi macam orang kata apa, huru hara lah satu blok tu. Kalau semua berlari kot ni, lari kot ni apa semua. Lari turun main ke dewan pun. Dalam masa yang sama juga, ada seorang cikgu di situ bawa seorang ustaz. Ustaz ni pula bawa lah dia punya tim-tim dia lah. Waktu tu cikgu tu panggil semua turun ke blok A ni kan, semua turun ke dewan. Dan dalam masa yang sama, ustaz-ustaz ni dengan tim dia terus naik pi buat rawatan lah di blok situ. Jadi blok tu perlu dikosongkan dalam masa beberapa jam lah. Jadi dah depa kosong semua, depa duduk di dewan. Waktu duduk di dewan tu, apa yang Sabri cerita, sampai ada yang bawa Yasin pun sampai tak boleh nak baca. Dia jadi terlampau takut. Lepas tu dah habis beberapa jam, ustaz tu pun turun daripada blok apa semua. Ustaz tu pun cerita lah dekat semua pelajar dekat situ kan. Sebab apa bilik nombor 4 ni tak digunakan. Sebab yang tahu cerita tu hanya ustaz tu saja. Sebab ustaz tu memang dia daripada beberapa tahun lepas sampai ke sekarang ni, dia yang nak main. Kebanyakan lah, ada juga orang lain, tapi kebanyakan dia yang nak main berubat di blok tu. Apa yang dia cerita, dulu tuan tanah kolej tu, dia ada buat satu perjanjian. Dulu kolej tu dia jadi macam berantu lah. Kira satgi kawan ni kena, satgi kawan tu kena. Tapi di blok A saja, semua bilik nombor 4 tu kan. Kalau jadi siapa yang duduk bilik nombor 4 tu, hidup dia jadi macam tak senang duduk. Satgi kena kacau lah apa semua kan. Jadi ustaz tu cerita, tapak blok A tu ada satu tapak yang kita kacau tempat alang gaib ni. Jadi dah mereka bina bangunan tu, makhluk-makhluk yang gaib ni mereka tak, sebab macam kita kacau tempat orang kan, dia marah lah. Jadi tuan tanah kolej tu buat satu perjanjian, bilik nombor 4 ni semua tak boleh pelajar pakai. Sebab bilik-bilik nombor 4 ni adalah tempat untuk makhluk-makhluk gaib tu lah. Tapi bukan kata pergi puja apa tak. Cuma perjanjian yang macam tu lah. Jadi lepas pada perjanjian tu, bilik nombor 4 ni semua tak boleh guna. Selepas daripada perjanjian tu, ada sekumpulan pelajar daripada kolej tu juga, blok tu juga, mereka ni main satu permainan Spirit of the Coin. Permainan ni permainan manggil roh. Disebabkan mereka main permainan tu, duk panggil roh-roh tu apa semua kan. Jadi makhluk tu dia jadi marah. Dia tak kacau ke bilik-bilik lain, dia tak kacau. Sebab daripada atas perjanjian tuan tanah tu. Tapi pelajar siapa yang berani masuk ke bilik tu, akan jadi benda yang
tak diingini berlaku. Lepas daripada ustaz tu cerita dekat mereka apa semua dah faham apa yang ustaz cerita, jadi bilik tu tak ada siapa yang berani kacau. Dan kadang-kadang macam ada jugalah pelajar-pelajar yang lalu kat situ dengar bunyi ketukan pun semua tak tahu je. Tak ada lagi dah huru-hara yang terjadi.